Baru hadis tu kita sudah baca dah. Start situ malam ni. Yang ni selepas Nabi SAW datang ke Batnul Wadi, baginda pun berucap di hadapan orang ramai. Waqala, di antara yang diucapkannya dalam ucapannya itu, dalam khutbahnya itu, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum, sesungguhnya darah-darah dan harta benda kamu haram kepada kamu, seperti mana haramnya hari kamu ini, di bulan kamu ini, di negeri kamu ini. Ketahuilah segala sesuatu dari urusan jahiliyah berada di bawah dua tapak kakiku terhapus. Darah-darah jahiliyah terhapus, terbatal, dan darah yang mula-mula sekali saya hapuskan, ini saya batalkan, ialah darah kita, dari darah-darah kita, yakni kes-kes darah kita, ialah darah Ibni Rabi'ah bin Al-Harith, yakni kes darah anak Rabi'ah bin Al-Harith. Wa kana mustardi'an, dia masih lagi menyusu di kalangan Bani Sa'ad. Lalu kabilah Hudzail telah membunuh mereka. Dan seterusnya, ini kita sudah baca dah, dan sudah terjemah dah pun. Apa makna kata-kata Nabi SAW? Ucapan dianya pada hari itu adalah sangat penting dan sangat istimewa kedudukannya. Panjang ucapannya, ini adalah sebahagian daripadanya. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Darah-darah kamu, yakni sesama Islam, orang Islam, darah orang Islam kepada sesama Islam adalah haram. Itu maknanya. Yang tidak boleh sesiapa menceroboh membunuh sesiapa. Begitu juga harta benda orang-orang Islam haram kepada orang lain. Yang tidak boleh kita mengambil harta orang lain melainkan dengan hak, dengan jual beli ke, atau seumpamanya upah ke, itu baru boleh. Kalau tidak, tak boleh, haram. Yani darah-darah kamu dan harta benda kamu itu haram kepada kamu, maksudnya kepada sesama Islam. Bila kata Islam, kita assalamualaikum kepada dia tu pun, dia berasa aman dah, dia berasa selamat dah. Assalamualaikum, maknanya kalau orang beri salam kepada kita tu, dia Islam sengerti, dia ucapkan selamat kepada dia. Tak usah bimbang lah, kamu selamat dah dengan aku tidak akan ganggu harta benda kamu, aku tidak akan ganggu nyawa kamu, tidak akan mengancam kamu, dan sebagainya. Bermakna begitu, assalamualaikum. Maknanya kita beri jaminan keselamatan kepadanya. Inilah yang Nabi SAW nak tanda. Bukan makna darah orang kafir itu mudah-mudah boleh kita nak tumpahkan. Terutama kafir zimmi ni, kita tidak nak cerita hak tu, tak nak cerita hak tu, nak cerita sama-sama Islam. Sama-sama Islam, sama-sama Islam pun tidak terjaga juga. Ada juga diceroboh juga kehormatannya. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan a'rab, yakni kehormatan kamu, maruah seseorang itu tidak boleh dicerobohi, haram. Itu pun ceroboh semacam setara pesan lagu tu pun. Tetapi di sini nak ceritanya Nabi SAW pesan tu dengan mengambil kira, dengan mengaitkan dengan apa? Ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kamu ini. Sekarang ni kamu berada dalam keadaan haram kan, banyak perkara kamu tak boleh nak buat. Pakai ihram harama, daripada harama ihram. Bila kita pakai hak tu, banyak perkara lah kita tak boleh buat, terhalang kita untuk melakukannya. Seperti haram hari kamu ini, yakni bulan haji, bulan haram orang panggil. Pada bulan kamu ini, bulan haram pula, hari haram pula.
fi baladikum hadha, di negeri kamu ini tanah haram. Di negeri kamu ini, yakni negeri kamu Mekah tanah haram. Wa man dakhalahu kana amina, sesiapa yang memasukinya aman dia. Masukinya aman, masuk ke kawasan itu, masuk ke kawasan Mekah ke apa tu aman. Ini nak ceritanya kawasan ni aman belaka. Sepatutnya dia nak tekan ni, sepatutnya orang Islam ni kalau terdidik begini, dia ada beberapa bulan, dia reti apa dia haram-haram ni benda macam mana, benda tak boleh ceroboh. Kalau dia terdidik dengan cara macam ni, tentu sekali darah orang, harta benda orang, dan maruah orang dia tidak akan cerobohi, tentu sekali. Kalau sudah terdidik dengan cara ini. Dengan sebab itulah hikmah kita kata ibadat haji itu sendiri banyak perkara nak mengajar kita, nak mendidik kita, iaitu biar agak ada ketika suka kurangnya yang kita jaga. Kita jaga orang ni biar agak ada ketika, jangan tak kira siapa dia, tak kira di mana, bila-bila pun buat saja. Jangan macam tu. Maksud di sini hari kamu ini, bulan kamu ini, di negeri kamu ni bukan nak sekat tu saja, nak berhenti sekat tu. Hendaknya bawa lagi perangai tadi tu keluar. Jadi sebagaimana pada ketika kita buat haji tu, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wala jidala fil hajj. Tidak ada percakapan yang karut-karut, mencarut dan sebagainya. Wala fusuq, tidak ada kefasikan dilakukan. Wala dijidal, dan tidak ada perbalahan, pertengkaran berlakukan dalam masa haji itu. Ini arahan daripada Quran. Hendaknya kita ni sama Islam, apa tujuan nak ajar? Kalau hak biasa selama ni kecek koseh pun pergi situ dia kawal. Dia kawal diri dia, tak boleh, sebab haji menuntut supaya dia jaga benda-benda tadi. Tak boleh. Hendaknya lah ke mana? Selepas pada buat haji tu panjang lagi. Lagu tu lah seterusnya. Sebab kita tengok dalam ibadat puasa pun macam tu juga. Maksud sebenarnya nak bawa sampai ke lepas puasa sepanjang tahun. Tak saya kecek, tak saya menipu, tak saya apa-apa semua seperti yang kita maklum dalam bab puasa tu. Maksudnya supaya panjang, keluar daripada bulan puasa lagi, haji lagi, masjid lagi, masuk dalam masjid, banyak perkara benda kita tak boleh buat. Niat iktikaf, banyak perkara kita tak boleh, nak kecek koseh, nak buat koseh, nak main suka-suka, main daun teruk misalnya, kita kata tak boleh. Jahil secara mana pun dia tahu hak tu. Tapi hendaknya nak lagi mana? Hendaknya melarat lagi pergi keluar, iaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan kepadaku, semua bumi ini dijadikan kepadaku sebagai masjid. Sebagai masjid. Kemudian dalam masjid tu kita banyak perkara benda kita tak boleh buat. Bila di luar masjid tu pun semua tempat kita boleh sembahyang dikatakan masjid, maknanya kita kena buat sebuah masjid jugalah kira-kiranya. Tapi payah, takutlah rohak sangat, susah sangat kita ni kalau jadi sebuah masjid belaka. Tapi maksudnya, maksud didikkan dalam masjid tu nak bawa keluar, tu sebenarnya. Pergi haji pun begitu juga. Nak suruh berasa pakaian serupa, duduk tempat ramai-ramai, tak ada beza, supaya hilang rasa ketinggian dan timbul rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram kepada kamu seperti haramnya hari kamu ini. Hari ini kan kita tak boleh buat banyak perkara. Haram, benda-benda kecil-kecil pun kita jaga. Bulu-bulu pun kita tidak tarik koseh. Basuh pun basuh kokoh. Sebab apa? Kalau jatuh pun tak boleh. Buruh parti, binatang-binatang pun kita tidak boleh ceroboh, tak terpasar. Semua selamat, aman belaka. Mana tidak ada gangguan kita. Secara binatang-binatang tu pun kita jaga. Bagaimanalah manusia? Bagaimana manusia? Bagaimana orang Islam? Lebih-lebih lagi lah kita menjaga mereka. Tu nak tanya. Dalam bulan kamu ni bulan haram, di negeri kamu ini negeri tanah haram. Bermakna kamu kena jagalah saudara-saudara kita sesama Islam ni.
Jangan darah kamu haram tu, jangan ceroboh bunuh orang, jangan buat cerita acung mengacung yang menyebabkan jadi orang balah dan sebagainya, bertumbuk, berkelahi, bertetak, semualah termasuk dalam hal tu. Haram tu bukan makna haram darah, bunuh saja. Perkara-perkara yang membawa kepada pembunuhan itu pun haram juga. Harta benda tu bukan makan haram saja. Segala cara yang kita dapatkan harta seseorang, saudara kita dengan cara tidak betul, dengan cara menipu, dengan cara apa pun, itu haram belaka. Begitu juga dengan yang lain. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, segala sesuatu dari urusan jahiliyah, ketetapan ataupun cara-cara jahiliyah sekarang ni berada di bawah dua tapak kakiku. Yang ni aku yang berkuasa sekarang ni. Tak boleh berjalan dah hak tak betul, hak tak molek tu. Semuanya maudhu', terhapus, terbatal. Kita yang berkuat kuasa. Kita, hukum kita yang berkuat kuasa sekarang ni. Kemudian hukum kita tak ada dah pasal balah. Kalau masa jahiliah seorang kena bunuh orang dia rasa tak padan orang dia seorang. Nak bunuh seorang alik sana, nak kisah tak padan, dia kena 10 orang alik sana baru padan. Tak sih dah lagu tu. Bila mari Islam hapuskan semua. Hak ni kata orang kita hamba kena bunuh, tapi kita tak sih bunuh orang dia hamba, kita nak tuai orang dia. Itu cara jahiliah. Cara jahiliah dia tidak ada adil, tidak ada keadilan. Adalah kes darah, adalah kes apa-apa pun tidak ada keadilan. Islam mari menghapuskan hak tu. Begitu juga riba, apa semua ni. Ini salah satu cara mendapatkan harta benda saudara-saudara kita dengan cara yang tak betul, dengan cara yang haram. Tak boleh juga. Itu pun urusan jahiliah juga. Perkahwinan, amril jahiliah tu luas. Perkahwinan, cara jahiliah, pergaulan lelaki dengan perempuan secara jahiliah, semuanya terbatal. Berada di bawah tapak kaki itu maksudnya tak ada dah hilang. Aku hinakannya, yakni aku pijaknya. Bila kata kita pijak ni maknanya mampu dah lah, mampu. Kita pijak. Kalau ular yang biasa tu duduk bawah tapak kaki kita, kita pijak, jerit dah, maknanya tak ada dah. Pergaulan macam mana? Pergaulan ni antara lelaki dengan perempuan yang bebas, pendedahan aurat yang tak sentuh pasal, tak sentuh hala, cara berkahwin yang bebas lah, suka sama suka. Cara jahiliah tu sekarang ni, jahiliah sekarang ni, kalau kita pergi dalam masyarakat barat, kita tengok dalam masyarakat barat, memang lagu tu jahiliah betul-betul. Dan orang-orang kita yang beria-ria sangat, suka sangat nak tiru tu, hak jahiliah lah tu. Hak jahiliah, bukan jahiliah dia sebelum zaman Nabi saja. Sekarang ni pun lagu tu juga. Pergaulan bebas. Boleh anak 2-3 orang dah, tak nikah lagi. Nak tengok dulu saudara mana dulu hak jatan dan hak tina. Itu pergaulan jahiliah. Memang semasa jahiliah dulu lagu tu. Lagu tu. Banyaklah cara-cara perkahwinan jahiliah, benda-benda lain lagi. Makan minum cara jahiliah, tidak tahu halal haram. Itu termasuk dalam kullu syai'in min amril jahiliyah. Tak pakar dah tu, terbatal semua. Kena ikut cara kita. Makan kena sembelih molek, kena baca bismillah, kena apa, ikut cara kita. Semua segala urusan, pakaian, pergaulan, semua. Itu makna min amril jahiliyah, luas. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun, darah jahiliyah, yakni kes di zaman jahiliyah terbatal, terhapus semuanya. Darah yang mula-mula saya hapuskan, saya batalkan dari darah-darah kita, yakni kes darah kita, ialah darah Ibni Rabi'ah bin Al-Harith. Dia ni masih lagi menyusu di kalangan Bani Sa'ad, duduk main di halapan rumah dia. Tiba-tiba dua golongan ni perang, kena budak ni, kena batu, mati. Baling-membaling, mati pula. Jadi balas dendam nak menuntut bela pokok ni pula. Nak menuntut bela. Nak menuntut bela tu cara dia nya seperti kita kata tadi lah.